Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam Ramadan yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk terus hadir dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan salat tarawih. Dan sedar tidak sedar, hari ini adalah malam ke-8. Anak ingat minggu lepas anak kelas pertama Ramadan. Sekarang ni adalah malam yang ke-8. Artinya telah berlalu 1/4 daripada bulan Ramadan, lebih daripada 1/4 Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk terus beramal dan menambahkan amalan untuk hari-hari yang berbaki, insya-Allah. Perbincangan kita dalam kuliah Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, terjemahan Dr. Hasnan bin Kassan yang dicetak oleh Jawatan Kemajuan Islam Malaysia, jilid kedua. Kita masuk pada muka surat 110. Kita masuk 111, habis 110. Masih lagi membincangkan tentang kata-kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam beliau memberikan ta'rif, wal imanu al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Dan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah beliau menukilkan daripada guru-guru beliau, daripada ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Hanafiyah. Jadi inilah ta'rif yang terkenal. Dan dalam bab ini seperti mana kita belajar, ta'rif yang disebutkan oleh kebanyakan ulama Hanafiyah menyerupai ta'rif golongan Murji'ah. Walaupun dari segi kehendak mereka berbeza. Mereka mempunyai maksud yang berbeza daripada Murji'ah, namun perkataan dan lafaz mereka sama seperti golongan Murji'ah, iaitu tidak memasukkan amal dalam ta'rif. Sekali imbas kita ulang kaji, saya tak tulis kerana takut jadi panjang. Ada 5 kaul yang kita belajar pada minggu lepas dan minggu sebelumnya berkaitan dengan ta'rif iman. Kaul pertama, al-iman adalah al-iqraru bil lisan wal tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Ikrar dengan lisan, i'tiqad dengan hati, dan buktikan dengan amalan atau dengan anggota badan. Ini kaul ahli sunnah wal jamaah. Ketiga-tiga elemen itu adalah iman. Ada amalan yang termasuk dalam iman, bab i'tiqad, ada bab hati, amal qalb, ada bab yang masuk dalam iman dalam kata-kata, ada bab yang masuk dalam iman dalam bab perbuatan. Tidak semua perbuatan, tapi ada amalan, ada perbuatan yang masuk dalam iman, iaitu perbuatan-perbuatan yang jelas memerlukan khususiah ibadah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, seperti zakat, puasa, zikir, baca Quran dan sebagainya. Fungsinya kat mana? Bila kita nampak ada seorang tu jiran kita, dia ni dulu kita nampak dia lahir dengan masa sekolah dulu dia non muslim, bukan orang Islam. Tiba-tiba kita nampak dia di masjid negara, dia sembahyang, dia solat. Dia pakai baju macam orang Islam, waktu zakat semua. Tak perlu kita nak selidik persoal dia dah mengucap ke belum. Tak perlu, sebab solat itu sebahagian daripada bukti bahawa dia
beriman. Kerana amalan ibadat dia yang merupakan khususiyah umat Muhammad itu menunjukkan bahawa dia seorang yang beriman. Kecuali ada bukti yang jelas bahawa dia bukan Islam. Jadi asalnya kita hukumkan perbuatan dia perbuatan seorang yang beriman. Berbeza dengan dia buat amal kebajikan yang bukan daripada khususiyah umat Muhammad. Kebajikan contohnya dia dulu dia non-Muslim, sekarang dia non-Muslim tapi dia buat baik dengan mak ayah dia. Buat baik ayah, dia hantar bantuan, dia tolong orang-orang yang susah dan sebagainya. Kita kata perbuatannya itu tidak membuktikan bahawa dia seorang yang beriman. Maksudnya ada amalan yang betul-betul sebahagian beriman, ada amalan yang melengkapkan iman. Dalam bab amal sekalipun tidak semua amal yang kita katakan mesti membuktikan iman. Dalam bab itu bab ta'rif iman. Bila kita ta'rifkan iman begitu, maka sebaliknya bila kita ta'rif kufur ataupun syirik juga boleh berlaku dalam bab i'tiqad. Syirik boleh berlaku dalam bab lisan, syirik juga boleh berlaku pada perbuatan. Jadi apabila iman adalah i'tiqad dengan hati, ikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan, maka ta'rif syirik juga kita katakan bahawa syirik itu boleh berlaku pada i'tiqad. Orang yang menafikan, orang yang mendustakan Allah dan mendustakan rukun iman, salah satu pada rukun iman, tidak beriman, sudah mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala seperti golongan munafik. Mereka ni mendustakan, walaupun mereka ucap kalimah la ilaha illallah, tapi kerana hati mereka mendustakan, maka mereka boleh jadi kufur ataupun syirik kerana perbuatan tersebut. Begitu juga syirik dan kufur dan syirik boleh berlaku pada lisan. Apabila seseorang melaknat Allah dan Rasulnya, mencaci Allah, mencaci Rasul, dengan kita yakin bahawa dia perkataan itu perkataan yang kufur. Perkataan yang kufur. Jadi perkataan juga boleh menyebabkan seorang itu jatuh jadi kufur. Begitu juga perbuatan. Seorang yang kita berikan Quran pada dia ambil Quran campak ke bawah, dan dipijak-pijak Quran, dihina Al-Quran, diludah atas Al-Quran sebagainya, ini menunjukkan bahawa ini perbuatan-perbuatan kufur yang tidak ada syak lagi bahawa dia kufur. Ataupun dia pergi nampak saya berhala, sujud di depan berhala, sembah berhala. Sembah berhala tak semestinya cara sujud. Ramai orang kata selagi dia tak sujud, bila orang kita takrifkan ibadat artinya tunduk pada beribadah kepada selain Allah, dia kata selagi dia tak sujud, selagi dia tak rokok, dia tak ibadatlah. Tak, ibadat ni tak semestinya dengan sujud dan rokok. Semua jenis bentuk cara yang digunakan untuk mengabdikan diri kepada sesuatu perkara. Sebab tu orang kafir, dia tak pernah sujud rokok pun, tapi dia kafir juga. Dan Allah mengisbatkan perbuatan mereka sebagai ibadah. Allah kata la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Aku tak beribadah apa yang kamu ibadahkan. Jadi Allah kata la a'budu. Allah berkata qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Jadi sembahan orang kafir nak jadi kufur ni tak semestinya dengan sujud, rokok ataupun dengan melakukan amal ibadah seperti orang Islam. Apa sahaja perbuatan yang berbentuk mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan orang itu sebagai sembahannya dalam bentuk apa sekalipun, sama ada dia terlengkupkan kepala ke, sama dia angkat tangan atau dengan apa cara sahaja yang diperintahkan untuk mengabdikan diri, itu jatuh pada kufur. Yang jelasnya sujudlah. Jelas kalau berlaku sujud sebagainya, ini ada perbuatan-perbuatan yang jatuh kufur dengannya. Okey, ini pertama. Kaul yang kedua, kaul Murji'ah, mereka hanya mengatakan iman adalah apa yang diiktikad dengan hati yang dibuktikan lisan. Amalan tak termasuk dalam iman. Oleh kerana amalan tak termasuk iman, maka ada kaul di kalangan mereka kata iman itu hanya satu. Amalan tak masuk, jadi iman tidak bertambah dengan ketaatan, tidak juga berkurang dengan maksiat, dan iman itu statik. Bila iman itu statik, maka dia kata iman kami sama dengan iman Abu Bakar, sama dengan iman Umar, sama dengan iman Uthman, sama dengan iman Ali, sama dengan iman malaikat, sama dengan iman Nabi-Nabi. Sebab yang membezakan seorang dengan seorang bukan pada iman, tapi perbuatan amalan itu. Amalan itu hanyalah suatu perkara luar yang untuk dapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namun iman masih kekal. Ini golongan Murji'ah yang melampau lah, Murji'ah yang melampau. Okey, seterusnya golongan yang ketiga, golongan Karramiyah, mereka mengatakan bahawa iman adalah apa yang diikrarkan oleh lisan.
Jadi kalau siapa ucapkan kalimah la ilaha illallah dan mengaku dia sebagai Islam, terima saja. Dia berhujah dengan hukum-hukum fiqh berkaitan dengan memberi hak kepada orang-orang yang mengaku masuk Islam. Sedangkan iman yang dibincangkan di sini bukanlah iman hukum fiqh dari segi pemberian hak sebagai seorang Muslim. Iman yang dibincangkan dalam bab ini adalah iman yang menyelamatkan seseorang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Iman yang memanfaatkan, iman yang beri manfaat kepada orang, kepada pemiliknya. Jadi karamiyah pada mereka, golongan munafik juga adalah mukmin, seorang mukmin yang sempurna iman, sebab mereka munafik mengaku dengan lisannya dan mengaku dengan lisan, cukup mengaku dengan lisan. Kalau ada pembuktian dan perbuatan itu suatu perkara yang lebih. Yang penting bagi mereka cukup dengan lisan. Manakala Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abu Hasan Al-Asy'ari dan kaul-kaul dinukilkan daripada Abu Mansur Al-Maturidi dan juga ramai di kalangan Asy'ariyah yang mengambil pandangan yang mengatakan bahawa iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, adalah apa yang diikrarkan oleh hati yang membenarkan, itu kan iman, kerana mereka melihat kepada bab iman dari segi bahasa, iaitu membenarkan. Dan qaul Jahmiyah mengatakan bahawa iman adalah mengenal dengan hati, bukan mengikrarkan, bukan mengaku, bukan akur, tapi kenal dengan hati. Cukup siapa kenal Allah dia beriman dah. Walaupun dia tak percaya, tak ikrar, tak akur, tapi kenal sahaja cukup. Dan bagi Jahmiyah, semua manusia di atas muka bumi ini dia adalah seorang yang beriman. Daripada kaul Jahmiyah lah datang golongan Batiniyah, mengambil kaul itu, mengatakan bahawa semua orang adalah sama, semua agama adalah sama dan sebagainya. Dan hakikatnya yang ada kat dunia ini, hanyalah lakonan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan orang ni macam orang Islam, ni orang kafir sebagainya. Di akhir kiamat, akhirnya tak ada apa-apa, syurga neraka semua tak ada apa-apa, hanya metafora dan sebagainya. Ini perbincangan yang ada pada golongan Batiniyah dan juga golongan yang seumpama mereka. Okey, sekarang fokus kita balik semula pada perbincangan pada ta'rif. Ahli sunnah kata al-iman tasdiqu bil janan, iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. 3 perkara. Imam Abu Hanifah berkata, sebenarnya ada ulama yang pertikaikan, kata adakah itu qaul Imam Abu Hanifah, namun oleh kerana dinukilkan oleh Imam Tahawi artinya kuat. Imam Tahawi dekat masanya dengan Imam Abu Hanifah, iaitu anak murid kepada murid Abu Hanifah. Apabila Imam Tahawi menukilkan, artinya kuat. Kuat. Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa iman itu ialah apa yang disebutkan, ikrarkan oleh hati, apa yang ditasdikkan dengan hati, iaitu dibenarkan oleh hati dan diikrarkan oleh lisan. Kata Ibn Abil Ais, perbezaannya hanya perbezaan lafaz. Sebab Imam Abu Hanifah, kalau kita kaji kaul Imam Hanifah pada bab-bab yang lain ataupun dalam keseluruhan karangan Imam Abu Hanifah dan mazhabnya, beliau tidak menolak amalan, malah beliau mewajibkan amalan. Namun kenapa beliau tidak masukkan dalam ta'rif kalau kata amalan itu wajib? Jadi kata Imam Ibn Abil Ais, wajib itu dari dua. Satu, wajib berbentuk seperti rukun, iaitu sebahagian daripada ta'rif, sebahagian daripada zat iman itu sendiri. Satu lagi wajib berbentuk syarat, seperti syarat iaitu tanda kepada keimanan, seperti rukun solat dan syarat solat. Rukun solat satu perkara yang kalau kita tak buat, tak dinamakan solat. Orang solat tapi tak rokok, kita kata mana solat, ni bukan sembahyang ni. Orang solat, orang tak sujud, ini bukan solat, dia berdiri tu duduk, kita kata ni bukan solat ni. Sebab apa? Dia tinggalkan rukun. Tapi kalau rukun wajib tak? Wajib. Kewajipan satu lagi, kewajipan di luar daripada zat solat, luar daripada rukun, iaitu syarat. Contohnya wudu. Wudu ni syarat sah solat. Jadi wudu wajib, tapi bukan sebahagian daripada solat. Jadi kata Imam Ibn Abil Ais, Imam Abu Hanifah walaupun tak masukkan perbuatan seseorang itu daripada iman, namun beliau tidak menolaknya. Beliau mengatakan ianya perkara yang wajib dan itu merupakan suatu kelaziman kepada kewujudan iman. Kalau ada amal, artinya ada iman lah. Kalau tak ada amal, tak ada iman lah. Tapi dia bukan iman itu sendiri. Dia adalah suatu kelaziman. Kalau ada iman, mesti dia beramal. Kalau tidak beramal, pasti dia tidak ada iman. Namun ianya bukan iman itu sendiri. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Ais rahimahullah. Dan seperti biasa dalam bab ini, Imam Ibn Abil Ais beliau mempertahankan Imam Abu Hanifah dengan tujuan apa? Bukan kata Abu Hanifah betul. Imam Abu Hanifah walaupun beliau silap dalam ta'rifnya, beza lafaz ta'rif dengan ahli sunnah wal jamaah, tapi maksud beliau seperti ahli sunnah yang lain.
Cuma beliau tidak menjadikan iman itu amal itu sebahagian daripada iman, namun jadikan dia sebagai kewajipan di luar daripada ta'rif iman ataupun zat iman itu sendiri, ataupun ta'rif daripada rukun iman itu sendiri. Jawapan ni beliau diterima atau tidak oleh ulama. Kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika membincangkan qaul Ibnu Abil Ais, beliau bersetuju dengan Ibnu Abil Ais bahawa Imam Abu Hanifah mewajibkan iman. Beliau bersetuju bahawa Imam Abu Hanifah di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Namun takrif Abu Hanifah itu takrif yang salah, yang tidak perlu dipertahankan. Kenapa? Sebab kalau kata iman amal tidak termasuk dalam iman, artinya memang takkan berlaku kufur melalui amal. Takkan berlaku. Jadi mesti disyaratkan ada niat. Jadi kalau orang sujud pada berhala, betul-betul sujud berhala, beramal dengan berhala, kita tanya lagi, kamu niat ke tidak sembah berhala? Jadi tidak ada suatu perbuatan kufur yang berlaku, dan itu yang menyebabkan apa? Menyebabkan ramai orang yang melakukan kekufuran apabila dihadapkan, dibincangkan, dibawa ke mahkamah dan sebagainya, dia akan mengaku dia tidak ada niat. Sedangkan amalan dia jelas, dia melakukan amalan-amalan yang kufur. Bab ini berbeza daripada bab dosa besar. Bab dosa besar, bila seorang buat dosa besar, dia buat dosa besar, dia tak kafir. Ni bab kufur, perbuatan kufur ni pijak Quran, sembah selain Allah SWT, perbuatan kufur. Ada perbuatan dosa besar yang tak sampai pada kufur. Contoh seseorang itu berzina, ni dosa besar. Dosa besar, kafir tak kafir? Tak kafir, kecuali dia niat menghalalkan. Dia kata halal, mana boleh, mana ada haram zina. Zina ni boleh. Kalau bab dosa besar dia menghalalkan, baru jatuh jadi kufur. Tapi bab kufur, memang amalan tu amalan kufur, sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Memang amalan kufur. Kadang-kadang orang tak dapat beza antara dua masalah, dosa besar dan masalah kufur. Ada perbuatan kufur yang tidak syak lagi, ianya sebahagian pada kufur. Manakala perbuatan dosa besar, ya dosa besar yang diamalkan, yang tidak ada nas mengatakan dia kufur. Dosa besar yang bila dilakukan tanpa niat menghalalkan, hanya kerana terpengaruh dengan syahwat dirinya, maka seorang itu tidak dihukumkan sebagai kufur dengan amalan tersebut. Hanya boleh jatuh kufur apabila dia menghalalkan. Dan kalau menghalalkan, orang kata kalaulah menghalalkan, tak perlu dibuat pun, dihalalkan sendiri pun cukup untuk dia jadi kufur, kerana menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini yang kita bincangkan pada minggu lepas, dan saya baca yang perenggan sebelum akhir, kerana kat situ ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan selepas ini, insya-Allah. Perselisihan ini hanyalah perselisihan lafzi yang tidak menimbulkan kesan rosak akidah. Ini kata Imam Ibnu Abil Ais rahimahullah, dan kita dah jawab tadi berdasarkan kepada pandangan ulama-ulama yang lain. Dan Imam Ibnu Abil Ais, kalau kita tengok pada awal-awal kitab dan keseluruhan kitab, menghentam kaul ni dengan habis-habisan. Jadi sampai pada sebab bila sebut nama Abu Hanifah, beliau sedaya upaya mempertahankan agar masyarakat awam tidak terkejut dan dengan mudah mengeluarkan imam yang agung daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam bab ini, walaupun kaul sama, sebab itulah ada bab perbezaan bab muamalah dengan ulama. Walaupun seorang ulama dia salah cakap, bila tersalah cakap dalam keadaan kita tahu secara keseluruhan manhaj dia memang mentauhid Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu dahulukan husnuzan. Husnuzan bukanlah kesilapan yang betul-betul dibuat perkara kufur, tapi dalam mentakrifkan, dalam memperkenalkan, dalam mesti seseorang itu ketika mengajarkan buat formula, kadang-kadang salah, kadang-kadang tersilap. Bukan ulama, maksudnya ulama bebas boleh sujud selain pada Allah. Ada orang kata ulama husnuzan dengan Allah sampai bab seorang alim tu sujud depan berhala, sujud di depan objek tertentu pun kena husnuzan. Yang lain beza. Okey. Perselisihan ini hanyalah perselisihan lafzi yang tidak menimbulkan kesan rosak akidah. Ulama yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sembahyang telah menggabungkan dalil-dalil lain terhadap usul ini. Kata Imam Ibn Abil Ais, tinggalkan solat kufur. Ada ulama kata kufur, tapi bukan sebab amalan itu sebahagian daripada, kata Ibn Abil Ais, bukan sebab kerana solat kerana bab amal, tapi kerana dalil-dalil yang lain. Jadi kufur kerana dalil-dalil sokongan yang lain, bukan hanya kerana ta'rif iman dan kufur yang kita bincangkan sekarang sahaja.
Kalaulah ia dilakukan tanpa dalil-dalil lain, nescaya ia merangkumi semua dosa besar, kerana Nabi SAW telah menafikan iman daripada orang yang berzina, pencuri, minum arak dan perompak. Hadis Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Yang mana kitabnya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah buat satu kitab risalah spesifik nak syarahkan hadis ni saja. Hadis ni saja, membincangkan hadis yang berkaitan dengan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, berlaku punca antara perselisihan ilmiah yang pertama berlaku dalam sejarah Islam. Golongan Khawarij katakan hadis ini dalil untuk kafirkan orang yang buat zina, orang yang buat dosa besar. Sebab apa Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min? Tidaklah seorang penzina ketika melakukan zina dia seorang mukmin. Jadi boleh bunuh dia bukan mukmin. Dia kafir, darahnya halal bagi golongan Khawarij. Khawarij menggunakan hadis ini untuk mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan dalil ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Murji'ah pula gunakan hadis ini juga mengatakan orang yang buat dosa besar tak ada apa-apa, iman dia sempurna. Tapi saya tak nak bincang malam ni lah. Kita bincang apa dalam buku ni. Ini dalam buku ni menarik. Kenapa satu hadis tapi disyarahkan dengan oleh orang yang bawa pahamannya yang tidak berdasarkan kepada nas, tidak gabungkan nas dengan satu hadis, dia mampu untuk syarahkan dengan cara dia sendiri. Sebab tu dalam bab pemahaman, dalam bab satu perkara, kita diajarkan untuk minta dalil. Selepas kita minta dalil, kita perlu pastikan betul istidlal dan pemahamannya. Pada bab istidlal, selain pada dalil, kita kena tengok pada cara istidlal. Kerana semua mazhab dalam Islam akan bawakan dalil. Tak ada seorang kata saya tolak Quran, tak wujud. Semua mazhab yang sesat dalam Islam akan bawakan dalil. Jadi yang kita perlu tahu selepas pada tuntut dalil, dan kita tahu lepas pada cari dalil. Datangkan dalil, kita cari kesahihan dalil. Sahih dulu. Lepas sahih kita cari macam mana betul atau tidak cara istidlal. Macam mana caranya, tengok fahaman orang-orang dahulu di kalangan salafus salih, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya, macam mana mereka faham. Adakah masalah itu masalah yang mereka dah sepakat 100% berkurun, atau masalah yang mereka khilaf. Jadi masalah akidah didapati bahawa mereka sepakat 100% semua sekali. Khilaf hanya berapa masalah, itu saja. Tapi berbeza dengan bab-bab tertentu yang memang ada khilaf sejak pada awal, masalah fiqh sebagainya, maka itu masalah dikatakan adanya furu', ada perbincangan. Tapi masalah akidah, macam mana kita nak kata ianya boleh ditolak, kerana mereka dah faham, mereka dah sepakat. Sedangkan Quran turunan bahasa Arab, dan zaman mereka zaman paling fasih, zaman orang yang paling faham tentang bahasa Arab, dan mereka dah faham dan mereka sepakat begitu, maka kefahaman mereka itu adalah hujjah. Okey. Jadi hadis ni, kata Ibn Abil Is, hadis menunjukkan bahawa orang yang melakukan zina, Nabi pun pernah menafikan iman daripada orang yang melakukan zina. Nabi juga pernah menafikan iman daripada orang yang meminum arak. Nabi juga menafikan iman daripada orang yang mencuri. Nabi juga menafikan iman daripada orang yang merompak atau yang membuat huru-hara dalam masyarakat Islam. Menyamun atau merompak. Jadi kalaulah hanya kerana satu hadis, kata Imam Ibn Baiz, tak digabungkan dengan hadis yang lain, boleh dihukumkan seorang itu kafir, maka orang penzina selain daripada solat itu satu hadis itu, hanya satu hadis dikatakan seorang itu kafir, maka zina pun, orang yang tak solat jadi kafir, orang yang buat zina pun kafir, orang yang mencuri pun kafir, orang yang minum arak pun kafir berdasarkan kepada hadis ini. Jadi kata Imam Ibn Baiz, bab mengkafirkan itu bab yang lain, yang ada bukti-bukti sokongan yang lain yang banyak, yang boleh sehingga boleh dikatakan seorang itu kafir dengan cara pemahaman yang betul. Walaupun ada jawapan, ada jawapan. Ulama bezakan. Ulama yang jawab balik pada Imam Ibn Baiz rahimahullah, bila mereka berkata bab dosa besar lain daripada bab kufur. Itu yang saya jawab tadi lah. Bab dosa besar berbeza daripada bab kufur. Okey. Tidak ada. Yang penting, perbincangan Ibn Abil Iz ni perbincangan yang cantik. Perbincangan yang cantik dalam membawa kita kepada husnuzan kepada ulama. Cuma bila
bab ini keputusan kita dah ambil. Saya lebih cenderung pada pandangan jumhur Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan salah, cukup kata salah, tak perlu kita pertahankan, itu lebih baik. Namun pendirian Ibn Abil Iz itu memperlihatkan fiqh beliau, kefahaman beliau dalam memahami nas dan mengajak kita berhati-hati dalam menjatuhkan hukum kepada seseorang. Okey, kata beliau lagi, tidak ada perselisihan dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu manusia membuat pengakuan dengan kata-kata dan pembuktian dengan perbuatan. Artinya tak ada siapa khilaf pun di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada Imam Abu Hanifah ataupun imam-imam yang lain, tidak berselisih bahawa apa yang Allah tuntut daripada manusia ini adalah dengan akur dengan kata-kata dan buktikan dengan perbuatan. Tak ada siapa tolak. Maksud dengan kata-kata ialah, okey, tak ada khilaf apa, ada sini, saya kata tidak ada, saya ambil bahasa Arabnya untuk kita tuliskan. Okey, wala khilafa baina ahli-sunnah an Allah arada min ibadi al-qaula wal amal. Al-qaula wal amal. Mana satu? Saya tahu silap. Kita buat 3. Okey. Jadi apa yang Allah inginkan daripada hamba-Nya adalah al-qaula wal amal. Al-qawla wal amal. Ini takrif lain bagi iman. Kalau kita tengok pada takrif Imam Bukhari rahimahullah, takrif ulama-ulama salaf, Thawri dan sebagainya, sebagaimana asar daripada mereka menyebutkan bahawa al-imanu qawlun wa amalun, iaitu kata-kata dan amal. Ini salah satu takrif iman. Kita sebut sebelum ini takrif iman adalah okey, al-qaul wal amal ataupun kata qaulun wa amalun tanpa ada alif lam. Pun kita jumpa qaulun wa amalun. Ada yang sebahagian pada ulama tambah qaulun wa amalun wa niyah. Tambah niyah. Okey. Ramai yang tak sebutkan niyah. Qaulun wa amalun. Walaupun qaulun wa amalun, tapi semua ulama sepakat maknanya sama dengan yang kita sebutkan lepas, al-tasdiqu bil janan, al-iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Maknanya sama. Kenapa? Sebab orang Arab kalau sebut qaul wal amal, termasuk golongan mana sekalipun bila faham bahasa Arab, mereka fahami bahawa qaul itu ada 2 qaul. Qaul itu ada 2. Satu qaulul qalbi atau qaulul qalb. Yang kedua qaulul mana? Tak ada lam supaya kita boleh yang tulis dalam kekalkan, tak salah dalam tadi. Cuma saya nak sambungkan qaulul qalb tu. Qaul ada 2. Satu qaulul qalb, iaitu hati yang berkata-kata mengenal Allah dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya qaulul lisan, lidah yang berkata-kata. Amal pula ada 3. Satu amalul qalb, hati bertawakal, khauf, raja, qaul, amal qalb, khauf, raja, taqwa dan sebagainya. Ini adalah amalan hati. Dia bukan tasdik, dia adalah amal. Dan amalul lisan, zikir, tasbih, takbir dan sebagainya, amal lisan. Dan ketiga adalah amalul arkan, ataupun selalu katanya al-jawarih, anggota tubuh. Orang Arab gunakan arkan, guna juga al-jawarih, maknanya anggota. Jadi amalan ada 3. Kalau bila sebut qaulun wa amalun, maknanya ni. Bukan qaul artinya qaul saja. Orang Arab disebut qaulun wa amalun termasuk isi hati. Cuma dia nak fokuskan pada qaul dan amal,
Kaul, jadi ada 5 aspek yang dibincangkan nanti. Kalau kita belajar bab lebih mendalam, ada 5 aspek. Hati, qaulul qalb, qaulul lisan, amalul qalb, amalul lisan, amalul arkan. Ini yang akan dibincangkan dalam bab ini. Kalau kita bincangkan dengan lebih detail. Kita dah detail, cuma metodologi ini, cara mentakrifkan iman, di iman ini masalah khilaf tentang takrif iman dah wujud sejak pada zaman awal. Sebelum zaman mantik, sebelum masuk ilmu mantik datang, sebelum datang golongan ahli kalam. Sebab tu bab ni tak ada cerita ahli kalam. Tak ada kita nak cerita ahli kalam kata begini. Ahli kalam datang ambil kaul dan pertahankan perbincangan, kemudian tu ada. Tapi kaul ni dah wujud daripada awal, khilaf yang awal. Malah antara khilaf yang malah sebagian ulama kata ni khilaf yang pertama dalam bab ilmiah. Dalam mentakrifkan iman, penamaan iman dan juga kufur. Okey. Jadi inilah dia maksud qaulun wa amalun. Jadi kata Imam Ibn Bil'is, tidak ahli sunnah tidak khilaf bahawa Allah Subhanahu wa taala menuntut pada hamba-Nya untuk melakukan ibadah secara qaul dan amal. Artinya kedua-duanya masuk, tak ada syak. Okay. Tengok balik apa yang beliau tulis. Jadi, tidak ada persisihan dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu manusia membuat pengakuan, iaitu qaul, dengan kata-kata, iaitu kata-kata, qaul, dan pembuktian dengan perbuatan, iaitu amal. Maksud dengan kata-kata ialah qaul tadi, membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah. Maksud Allah tuntut dengan kata-kata adalah membenarkan dengan hati dan berkata-kata dengan lidah. Ini takrif ni takrif yang disepakati oleh semua ahli sunnah wal jamaah. Walau jumpa dalam kaul salaf, itulah maknanya. Kalau sama jumpa qaulun wa amalun. Ini antara bab yang kalau kita dengar qaul amal tak nampak niat, kita rasa macam bukan ahli sunnah. Tak, ni qaul ahli sunnah wal jamaah. Maknanya begini. Kemudian kata Syekh lagi, inilah yang dimaksud. Okey. Maksud dengan kata-kata ialah membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah. Ini kata-kata. Inilah yang dimaksudkan apabila ulama menyebut iman ialah perkataan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Kalau ahli sunnah takrifkan limanu qaulun wa amalun, inilah makna dia. Bukan maksud menafikan i'tiqad dalam hati. Akan tetapi perkataan dan perbuatan yang dituntut daripada hamba ini merupakan kandungan iman, atau iman adalah salah satu daripada kedua-duanya, iaitu hanya kata-kata sahaja. Sedangkan perbuatan tidak dirangkumi oleh iman. Kita nampak pening sikit tapi tunggu kejap. Dan sekiranya iman digunakan bagi kedua-dua, maka ia adalah secara majazi. Ini menjadi bahan perselisihan ulama. Okey. Dah diketahui kata Imam Ibn Bil'is, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa apa yang Allah tuntut qaulun wa amalun ini. Tapi beza kat mana? Adakah kedua-duanya dinamakan sebagai iman dalam takrifnya, atau hanya salah satu daripadanya, iaitu cukup dengan qaul? Cukup bila qaul, artinya apa? Hati kata ya, hati kata saya akur, diterima, ikrar dengan hati. Kemudian qaul, lisan kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengaku dengan segala apa yang Allah tuntut pada dia. Ini dah kira imannya termasuk ini sahaja, atau takrif iman itu merangkumi kedua-duanya, mesti qaul dan amal. Mereka sepakat dalam apa yang Allah tuntut, apa yang Allah minta, apa yang Allah perintahkan adalah Allah nak kita buat ikrar dengan kata dan perbuatan. Namun adakah kedua-duanya masuk dalam takrif iman ataupun tidak? Ini yang menjadi khilaf. Dan bagi ulama yang kata, bagi kaul yang mempertahankan Imam Abu Hanifah, walaupun kaul ni kaul yang lemah lah, tapi kita ni, bagi ulama yang mengatakan bahawa amal itu, kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, banyak amal dikaitkan dengan iman. Dalil-dalil yang kita baca sebelum ni. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan iman kalian, iaitu tidak mensia-siakan solat kalian. Selepas tu Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar kiblat daripada Masjidil Aqsa pergi ke Masjidil Haram.
orang mukmin rasa risau. Di kalangan keluarga mereka ada yang dah meninggal, solatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi mereka kata, kiblat sebenar, kiblat mana? Macam mana dengan orang yang meninggal di kalangan orang Islam sebelum pertukaran kiblat? Allah turun ayat Quran, Allah tidak sia-siakan iman mereka. Maksudnya Allah tak sia-siakan solat mereka. Allah menamakan solat yang merupakan perbuatan tadi sebagai iman. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah mengatakan ini dalil bahawa solat tadi adalah sebahagian daripada iman, maka menunjukkan bahawa perbuatan itu sebahagian daripada iman. Ini dalil ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dalil dari ahli sunnah ini yang memasukkan perbuatan dalam ta'rif ini dijawab oleh golongan yang mempertahankan bahawa amalan itu tak termasuk dalam iman, kata mereka penggunaan bahasa yang memasukkan amal dalam ta'rif iman hanyalah majaz. Majaz apa? Cakap macam tu tapi maksudnya lain. Seperti Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menentang adanya majaz. Dia kata, kalaulah semua benda nak katakan majaz, semua bab, kalau dibukakan pintu majaz, Ibn Taimiyah tidak menafikan adanya majaz dalam bahasa Arab. Tapi dalam majaz kalau digunakan dalam mentafsirkan kalam Allah, semua majaz, tak ada dalil yang boleh nak diletakkan pada siapa. Kata yadullah fawqa aydihim, yad ini majaz. Kata istawa, majaz. Kata apa sekadar majaz. Jadi menggunakan ramai di kalangan ahli bid'ah menggunakan hujjah majaz untuk tidak menerima dalil-dalil yang jelas lafaznya daripada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun penolakan majaz secara mutlak itu dipertikaikan, namun Ibn Taimiyah ada jawapan yang tersendiri. Ibn Taimiyah Ibn Qayyim rahimahullah ada jawapan yang tersendiri. Beliau tidak dalam istilah, beliau tidak menamakan majaz, namun dari pemahamannya sama seperti yang lain, tapi beliau panggil hakikah lughawiyah. Hakikah lughawiyah. Jadi kalau kita kata contoh, hari ini singa ahli sunnah datang kat Baitul Salam. Siapa singa ahli sunnah? Hijazi. Kata. Contohnya kan, kita kata singa ahli sunnah wal jamaah. Singa aswaja kita ada di Baitul Salam. Bila kata singa aswaja, singa ahli sunnah wal jamaah, artinya apa kita faham? Singa, kalau singa betul, mana ada aswaja tak aswaja? Betul tak? Tapi kalau kata singa aswaja ada, kita bahasa memang digunakan begitu. Kata Ibn Qayyim kata itu bukan majaz, tapi memang penggunaan bahasa begitu. Memang hakikat penggunaan bahasa macam tu. Jadi singa, nak tahu singa ke tak singa, tengok kepada konteks. Singa kadang-kadang bererti binatang, singa kadang-kadang bererti manusia. Tapi dengan tengok pada konteks, tengok pada qarinah yang menetapkan. Jadi Ibn Qayyim tidak menolak wujudnya penggunaan yang diistilahkan sebagai majaz, tapi beliau tak nak perkataan majaz juga pakai. Sebab apa? Dia menjadi hujah, buka pintu pada banyak orang yang tidak menerima zahir ayat yang jelas. Sebab tu ni perbincangan yang lebih dalam lagi. Ada satu kitab begini juga, dicetak oleh Darul Ibn Hazm juga, satu kitab berkaitan dengan ingkar majaz Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah, kenapa Ibn Taimiyah ingkar majaz? Dan beliau bincangkan majaz yang macam mana yang Ibn Taimiyah ingkar, dan Ibn Qayyim rahimahullah bukan bererti beliau tidak faham bahasa Arab, tapi beliau mengatakan bahawa ilmu bahasa Arab ni, ilmu pengistilahan ni wujud kemudian. Kita nak mengistilahkan, bahasa Arab dah wujud sejak pada zaman Nabi SAW tanpa ada istilah majaz tak majaz. Bahasa Arab wujud tak bahasa Arab? Zaman Nabi wujud bahasa Arab yang fasih. Namun pengistilahan yang mana fa'il, maf'ul, yang mana namanya maf'ulun fi, maf'ul li ajli, kalau ada ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani dengan ilmu badi', ilmu ma'ani pecah kepada sekian penamaan ni kemudian. Kata Ibn Taimiyah, kalau silap masalah ni bukan silap pada bahasa Arab, silapnya pada penamaan. Perkara-perkara yang dah jelas tak boleh dikatakan sebagai majaz. Majaz tak ada kat sini. Jadi beliau kata salah letak istilah atau istilah sendiri tak tepat. Sebab itulah kaedah-kaedah banyak lafaz-lafaz dalil perlu dirujuk kepada pemahaman sebelum zaman itu, sebelum kita rujuk pada ilmu yang diletakkan kemudian.
Kalau kita rujuk kepada istilah kemudian untuk menafsirkan lafaz yang lama, akan berlaku banyak kepincangan. Contoh yang selalu bawa bila kita jumpa hadis, Nabi kata ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumaat wajib ke atas semua orang dah baligh. Siapa tak mandi Jumaat lepas? Pergi kerja tak sempat mandi, satu balik kerja dah maghrib. Jadi artinya apa? Haram meninggalkan perkara yang wajib. Okey, memang ada kaul ulama yang mengatakan wajib. Okey, kita terima. Tapi ulama yang kata tak wajib ni, kenapa tak terima? Nabi kata wajib, tapi mereka kata sunat. Adakah mereka tolak hadis? Ada tak ulama kata sunat mandi hari Jumaat? Jumhur kata sunat, mustahab, bukan wajib. Tapi Nabi kata wajib. Ghusl Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Kenapa tak ikut cakap Nabi? Sebab dalam memahami nas, perlu kita rujuk kepada istilah itu pada zaman penurunan wahyu. Istilah wajib, al-wujub, yang diperkenalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab membahagikan hukum kepada 5 dalam kitab beliau Ar-Risalah, baru dibahagikan kemudian untuk kegunaan tertentu, untuk memudahkan kita memahami teks. Tapi tidak bererti istilah Quran yang perlu ikut kepada istilah yang letak kemudian. Sebab itu dalam pemahaman teks yang lama perlu tengok pada istilah bahasa zaman tersebut, apa yang difahami oleh masyarakat zaman tersebut. Sebab Allah turunkan Quran dan Nabi cakap Arab kepada masyarakat Arab pada zaman tersebut. Sebab itulah pemahaman semua nas perlu dirujuk kepada pemahaman sahabat dahulu. Sebab itulah istilah banyak istilah dalam ilmu kalam. Mereka ilmu kalam pula dia buat istilah macam-macam istilah dan kaedah. Kaedah-kaedah ini yang diminta nas ikut pada mereka. Itu jadi masalah. Bila kaedah dia buat kemudian dipaksakan nas ikut pada kaedah tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullah bila berkata kalau kaedah-kaedah begini, kalau kaedah salah, katakan kaedah salah. Kalau kata kaedah ni betul, banyak perkara, katakan betul, tapi ada pengecualian. Bila bertentangan, bila kaedah yang dah betul dalam banyak tempat, bila bertentangan dengan yang lebih asal, dengan teks yang asal, yang dipahami oleh orang awal, jangan paksakan teks yang asal dengan pemahaman yang asal ikut kepada kaedah. Kaedah yang perlu disesuaikan dengan teks. Sebab tu semua kaedah nahwu ada pengecualiannya. Semua kaedah nahwu kita belajar ada pengecualiannya. Masalah nahwu ada bab qiyasi, ada bab qiyasi, ada bab sama'i. Jadi kita dengar kadang-kadang baris kata mesti baris bawah, tiba-tiba kita dengar syair jahilah kata baris atas. Tak ada siapa kata syair jahiliyah salah, sebab zaman tu tak salah bahasa. Nahwu baru buat kaedah kemudian. Jadi kata ada pengecualian. Kenapa pengecualian? Sebab sama'i, itulah yang kita dengar. Kaedah tidak betul 100%. Kaedah adalah untuk memudahkan kita untuk bercakap dengan fasih, untuk bercakap dengan betul pada kebanyakan keadaan. Hatta dalam masalah kaedah fiqh sekalipun, qawaid fiqhiyah, ada pengecualian kaedah. Kita belajar bab qawaid fiqhiyah dengan 5 kaedah awal. Tiap-tiap kaedah yang kita belajar dipahamkan maknanya, dibagikan contohnya, dan di bawah kata istisnaat. Adanya pengecualian daripada kaedah. Sebab takkan mampu kita buat satu kaedah, dan agama ini bukan kita ta'abbud dengan Allah dengan kaedah. Kita ta'abbud dengan Allah dengan qala Allah, qala Rasulullah. Kaedah ini semata-mata untuk memudahkan kita faham qala Allah, qala Rasulullah. Sebab tu kalau kaedah berbeza daripada nas, maka kaedah tadi hendaklah dikatakan dikecualikan sekiranya ada nas yang jelas, dikecualikan sekiranya dah ada asar daripada sahabat dan sebagainya untuk memahamkan makna tertentu. Jadi itulah yang maksud ada di kalangan ulama yang menafikan adanya majaz dalam memahami ayat-ayat sifat dan sebagainya, kerana istilah-istilah ini diguna pakai oleh golongan ini, terutama golongan Mu'tazilah, untuk menafikan banyak ayat-ayat Quran atas alasan teks itu penggunaannya hanyalah majaz. Jadi mereka tolak semua sifat majaz. Nama Allah semua sekali itu majaz. Hakikatnya Allah. Ya, kalau begitu dia buka jalan, tak ada benda yang tak majaz. Selagi ada benda tak sesuai dengan yang aku faham, majaz.
Kalau ada asar bersalaf sudah salaf dulu berbeza daripada aku faham, daripada kami faham. Oh, orang dulu belum lagi kaji tentang benda ni. Dulu mereka sibuk jihad, mereka tak faham benda ni. Sedangkan mereka lah bangsa Arab yang faham dengan Arab dan mereka faham dengan segala perkara. Kalau ada yang tak faham sekali pun sibuk jihad, takkan seluruh umat tak faham. Kalau ada sahabat yang awam yang seperti seorang lelaki Badui datang, tak nak cerita banyak, dia nak akan ya Rasulullah macam mana nak apa yang menyelamatkan aku dari neraka Allah Subhanahu daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ajarkan dia rukun Islam yang 5, dia pegang betul, kata ini saja aku pegang, aku tak nak lebih, aku tak nak kurang. Nabi kata qad aflah in sadaq, dia ni berjaya masuk syurga kalau betul-betul dibuat apa yang dia kata. Ada orang yang tak nak pening, yang penting dapat cukup, dia nak ambil, dapat sikit tapi cukup. Ada orang begitu. Ya, ada sahabat yang bukan semua alim, tapi takkan semua sahabat, takkan ilmu ni tak ada siapa tahu kecuali orang yang kemudian tahu. Okey. Muka surat berapa tadi? Saya hilang. Okey, jumpa dah. 111. Okey. Okey, tidak ada perselisihan dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahu manusia membuat pengakuan dengan kata-kata dan pembuktian dengan perbuatan. Maksud dengan kata-kata ialah membenarkan dengan hati dan menentukan dengan lidah. Inilah yang dimaksudkan apabila ulama menyebut iman adalah perkataan dan perbuatan, iaitu qaulun wa amal. Akan tetapi perkataan dan perbuatan yang dituntut daripada hamba ini, yang dituntut atau yang diwajibkan ke atas hamba ini, merupakan kandungan iman atau iman adalah salah satu daripada keduanya, iaitu kata-kata sahaja. Sama ada kedua-duanya masuk dalam takrif iman ataupun hanya qaul sahaja masuk dalam takrif iman, iaitu kandungan iman. Atau iman adalah salah satu daripada kedua-duanya atau hanya kata-kata sahaja, sedangkan perbuatan tidak dirangkumi oleh iman, itu oleh takrif iman. Dan sekiranya iman digunakan bagi kedua-duanya, maksudnya kalau jumpa ayat Quran macam tadi, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, bila digunakan lafaz iman untuk amal dan juga qaul, maka ia adalah secara majaz. Ini menjadi bahan perselisihan ulama. Ya, adakah majaz atau hakikat, itu yang jadi perselisihan ulama. Walau bagaimanapun kita kata jazakallah khairan al-Imam Ibnu Abi rahimahullah mengajar kami untuk husnuzan dengan al-Imam Abu Hanifah dan juga sebagainya. Namun kita katakan yang salah tetap salah, kerana kita yakin Ibnu Abil Ais juga dalam semua bab beliau, kaul beliau adalah sama seperti kaul Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bab ini beliau cuba untuk menerangkan bahawa jangan nak masukkan atau jangan kata Imam Abu Hanifah ni golongan dari golongan Murji'ah. Maka ulama yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini mengatakan qaul Murji'ah juga, mereka tidak mengatakan Murji'ah secara mutlak. Mereka sebut Murji'atul Fuqaha atau Murji'ah Ahli Sunnah wal Jamaah. Istilah lain untuk fuqaha ialah Murji'ah Ahli Sunnati wal Jamaah. Murji'ah Ahli Sunnah. Murji'ah itu Ahli Sunnah. Artinya mereka bercakap macam golongan Murji'ah tapi mereka adalah Ahli Sunnah. Ini istilah sebagaimana ulama pakai untuk mengatakan bahawa yang salah tetap salah walaupun mereka dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalau nak tahu amal dari segi cara ulama takrifkan macam-macam, pelbagai. Kalau kita belajar bab ni lagi, kita akan jumpa lagi takrif yang lain, tapi makna dia sama je. Cuma nak tahu orang tu jatuh pada masalah Murji'ah atau tidak, irja' atau tidak, bila dijadikan amal itu tak selevel dengan i'tiqad dan juga kata-kata. Ahlussunnah kata selevel tiga-tiga ni, i'tiqad, lisan, ikrar. Ketiga-tiganya ini adalah iman, dan ketiga-tiganya boleh jadi kufur atau syirik kalau kita buat suatu perkara yang menafikan. Sama level. Kalau ada orang datang disyarahlah membentuk macam mana sekalipun, ada orang kata qaulun wa amalun, ada orang yang takrifkan iman dengan takrif Ahlussunnah wal Jamaah 100%, termasuk amal. Tapi amal disyarahkan amal tidak termasuk tidak amal ini merupakan hanya syarat. Dia masa syarahkan lain. Salah. Yang kita nak dengan tiga qaulun wa amal, artinya dua-dua ni levelnya sama. Ataupun kita tasdiqu bil janan, iqraru bil lisan, amal bil arkan, ketiga aspek ini levelnya sama. Boleh iman, ketiga-tiganya iman, dan ketiga-tiganya juga boleh berlaku kufur padanya. Betul, golongan Murji'ah ni siapa?
Semua selain ahli sunnah ni murji'ah. Kita tengok pada Jahmiyah pun murji'ah. Betul murji'ah ni sampai pada, saya tengok pada debat Hasan Saqaf, dia kata mana wujud golongan murji'ah. Dia kata kalau ada murji'ah semua orang murji'ah. Ya betul lah tu. Dia kata kalau wujud pemahaman murji'ah, semua kumpulan kat dunia ni adalah murji'ah. Dia kata. Jadi jawapan ringkas betul lah tu. Ya betul pun. Mana orang yang menolak amal, yang tidak menjadikan kepentingan amal atau menjadikan amal level tak sama dengan lisan dan i'tiqad, itulah irja'. Betul bab murji'ah ni antara bab yang paling susah nak ajar. Sebab apa? Mu'tazilah pun jadi murji'ah, Karramiyah pun jadi murji'ah. Semua mazhab selain Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sebab tu kita murji'ah yang melampau. Murji'ah yang melampau. Liberal murji'ah juga. Ibrahimiyah, Ibrahimiyah mana agama Ibrahim. Apa nama dia? Milah Ibrahim. Murji'ah juga. Bukan sangat murji'ah, itu kafir terus, kufur. Agama lain. Dia milah Ibrahim, agama lain. Tapi minta maaf lah kalau ada yang marah. Dia menyamakan semua agama, menyamakan semua agama, dan itu tidak syak lagi sebahagian dari kekufuran. Itu bukan setakat fahaman dalam Islam, tapi dia dah kufur. Okey. Kita 5 minit lagi insya-Allah. Boleh insya-Allah. Para ulama sepakat bahawa kalau seseorang membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah tetapi tidak mahu mengamalkan dengan anggota, maka dia adalah ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, iaitu dia melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasulnya, serta berhak dikenakan azab. Jadi kata Ibn Abil Is, sama je kumpulan mana sekalipun di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada masukkan amal dalam ta'rif atau tidak, semua sekali sepakat bahawa siapa sahaja yang tak taat pada Allah, dia ni seorang yang melakukan maksiat kepada Allah dan dia berhak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi pendapat yang mengatakan boleh kerana iman adalah sama, maka imanku adalah sama dengan iman Abu Bakar As-Siddiq dan iman Umar radhiyallahu anhu. Okey, akan tetapi di kalangan kaul yang mengatakan bahawa di kalangan kaul yang mengeluarkan perbuatan daripada ta'rif, di kalangan mereka ada yang melampau. Jadi Ibn Baiz kata, bila Ibn Baiz betulkan benda ni, Ibn Baiz takut apa? Takut orang masukkan yang beliau maksudkan sekarang ni adalah golongan murji'ah. Murji'ah kata kami pun betul. Jadi Ibn Baiz cantas awal-awal, aku hanya pertahankan Abu Hanifah dan Ahli Sunnah yang salah berikan ta'rif, tapi bukan kalian yang melampau. Di kalangan yang mengatakan bahawa amal tak penting, jadi iman ni sama aja. Iman ni satu level. Iman dia sama iman Abu Bakar, iman dia sama dengan Umar. Itu murji'ah sebenar. Murji'ah sebenar. Akan tetapi bagi pendapat yang mengatakan, ini kena tengok Arab dia. Ni salah, bukan salah, ini penyusunan bahasa. Okey, walakin fiman yaqul. Lakin fiman yaqul, akan tetapi ada yang mengatakan innal a'mala ghairu dakhilatin fi musammal iman. Di kalangan yang berpandangan bahawa amalan itu tidak termasuk dalam iman, mengatakan, ini apa yang ada dalam teks bahasa Arab. Jadi kata Syekh, semua sepakat bahawa seseorang yang tidak buat apa yang Allah tuntut, dia ni buat maksiat dan berhak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sepakat. Tapi kata Syekh, di kalangan orang-orang yang mengatakan bahawa amal itu tidak termasuk dalam ta'rif iman, di kalangan yang begitu, yang ta'rifnya sama dengan Abu Hanifah, ada yang melampau. Apa dia? Kan? Okey. Lakin fi man yaqul innal a'mala ghairu dakhilatin fi musammal iman, man qala lamma kana al-imanu syai'an wahidan fa imani ka imani Abi Bakr as-Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma. Oleh kerana iman tu satu je, sama je, iman yang asal tu hanya kata saja, keyakinan dengan hati, maka iman aku sama seperti iman Abu Bakar dan iman Umar. Saya kata ada pula kumpulan yang aku tidak pertahankan mereka. Saya kata ada di kalangan mereka yang melampau, yang bila mereka menafikan perbuatan, mereka mengatakan bahawa iman je.
Oleh kerana perbuatan ini, kerana iman tidak bertambah dengan ketaatan, tidak berkurang dengan maksiat. Artinya apa? Iman tu statik, dia kata. Iman tu sama je. Maka iman aku sama dengan iman Abu Bakar, sama dengan iman Umar. Yang beza Abu Bakar amal dia lebih, Umar amal dia lebih. Iman sama saja. Iman kami sama dengan iman aku sama dengan iman Abu Bakar dan iman Umar. Bahkan kata Syekh Balqal, bahkan ada yang mengatakan keimanil anbiya wal mursalin wa Jibril wa Mikail alaihimussalam. Bahkan ada yang mengatakan bahawa iman kami sama dengan iman nabi-nabi, rasul-rasul, Jibril dan Mikail alaihimussalam. Sebab apa? Iman sama je, beza adalah amalan. Kata Syekh, wa hadza ghuluw minhu. Inilah golongan yang melampau. Dia adalah golongan yang melampau. Jadi Syekh kata, walaupun aku pertahankan Imam Abu Hanifah, tapi bukan pertahankan golongan ni, golongan murjiah sebenar. Syekh takut juga. Duduk pertahankan Abu Hanifah, tiba-tiba geng ni ambil kesempatan. Jadi Syekh kata, mereka ni tak patut dipertahankan. Mereka ni golongan yang melampau, yang mengatakan iman tidak, iman dalam hati semua sama. Kemudian Syekh kata, fa innal kufra ma'al iman kal'ama ma'al basar. Sesungguhnya perbandingan antara kufur dengan iman seperti perbandingan antara buta dan penglihatan. Mana buta dan penglihatan. Wala syakka anna al-busara yakhtalifuna fi quwwatil basari wa dha'fih. Tidak syak lagi, semua orang tahu bahawa orang yang celik, orang yang melihat berbeza-beza dalam tahap penglihatannya. Faminhum al-akhfash wal a'sha. Sebahagian daripada mereka ni rabun dengan jenis-jenisnya. Akhfash dan a'sha, jenis-jenis rabun. Ada orang rabun malam, ada rabun warna, sama-sama celik, tapi lain. Ada yang celik tapi rabun cahaya. Ada yang celik tapi rabun malam. Ada orang celik tapi rabun warna dan sebagainya. Wa man yara al-khatt al-thakhin dun ar-rafi'. Ada orang yang bila tulisan tebal baru nampak, tulisan nipis tak nampak. Illa bizujajah wa nahwiha, kecuali pakai cermin mata. Artinya cermin mata sejak zaman siapa? Sejak zaman Ibn Baiz dah pakai dah. Ada orang tak boleh baca kecuali tulisan tebal. Tulisan nipis dia dipakai kaca. Sama ada kaca tu cermin mata ataupun pakai kanta. Wa man yara an qurbin zaid 'ala al-'adah. Ada orang yang kalau nak tengok mesti angkat dekat daripada kebiasaan. Macam ni tengok. Baru nampak. Sama-sama orang yang celik. Wa akhar biduddih. Dan ada yang lain, lain pula. Orang biasa tengok dekat, dia dari jauh nampak. Jadi saya kata apa? Iman dengan, walaupun dikatakan bahawa iman itu adalah yang diikrarkan dalam hati, ada yang kat hati, tapi tak samalah, tak boleh samakan dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Imam Ibn Baiz. Sebab apa? Seperti kufur dengan iman sama seperti celik dan juga buta. Ada buta, ada orang yang buta tak nampak langsung. Ada orang bila cahaya nampak, betul? Buta yang nampak cahaya dan macam-macam jenis-jenis levelnya. Tapi semuanya buta lah. Kalau kufur semuanya buta. Saya ni salah buat perumpamaan. Syekh hanya buat contoh kat penglihatan yang celik. Saya lagi tambah pada buta, salah. Itu kesalahan daripada saya, siap-siap. Jangan samakan kesilapan dalam ni. Okey. Sebab tu kata Syekh, walihada wallahu a'lam qala Syekh rahimahullah wa ahluhu fi aslihi sawa. Dan sebab itulah Imam At-Tahawi rahimahullah wallahu a'lam, beliau mengatakan bahawa iman pada asalnya sama. Asalnya sama macam mana? Iman pada asalnya seperti buta dan celik tadi. Ada orang yang celik, itu orang beriman. Ada orang yang buta, orang yang kufur. Di asal celik itu sama. Cuma levelnya berbeza-beza. Bukan bererti Al-Imam At-Tahawi mengatakan bahawa iman, bila Imam At-Tahawi bawakan ta'rif Abu Hanifah dan kata asal iman adalah sama, tidak bererti beliau menyamakan iman Abu Bakar dengan iman orang-orang yang lain. Tiap-tiap orang mempunyai level iman yang berbeza-beza. Okey, kita sambung untuk akan datang insya-Allah. Jadi kita baca teks ni, kita terus ambil pada muka surat, pada perenggan bawah. Oleh itu Imam Tahawi rahimahullah berkata, okey, yang bawah insya-Allah. Kita buka ada soalan insya-Allah. Ada soalan.
Okey. Isyapal, istighatsah dengan isyapal. Perbuatan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan syirik. Namun untuk menjatuhkan hukum pada seseorang perlu kepada kes secara spesifik. Tak boleh kita letakkan satu kaedah umum. Kita cuba letak kaedah umum perbuatan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik. Itu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab makhluk yang dalam bab yang hanya Allah mampu bantu, syirik. Tapi istighatsah dalam bab makhluk mampu bantu, contohnya kita nak kena pukul, nampak kawan kita lalu. Kan? Itu istighatsah juga. Pada bab dia mampu. Itu namanya ittikhadul asbab, mengambil asbab. Ya? Ada singa, kan? Kita ada singa, singa saja kata. Contoh, ada orang kepung. Kita nampak kawan kita lalu, dia tak nampak kita. Kita jerit, minta tolong, kan? Jadi istighatsah. Tapi istighatsah pada yang pada asbab kebiasaan dia mampu itu tidak haram, itu mengambil asbab. Apabila kita beristighatsah kepada makhluk dalam bab yang makhluk tak mampu, minta dia ampunkan dosa, ataupun minta tolong dengan Khidir. Nabi Khidir alaihissalam dia kata Khidir tak ada, tiba-tiba minta tolong Khidir. Khidir yang tak jelas, dah meninggal, confirm dah meninggal, Nabi Khidir sebagainya, tiba-tiba dia minta tolong. Macam mana nak tolong? Ada orang kata, Ustaz, Khidir hidup. Kalau saya pegang pada Khidir hidup, boleh tak saya istighatsah dengan Khidir? Boleh tanya. Dah. Ada orang tu kata, orang tu contoh, tak ada, bukan orang tu. Soalan menjadi timbul. Kata, kalau Khidir kan ada ulama' dan buku sebagian ulama' kata dia masih hidup dan diuruskan urusan-urusan tertentu di alam ini. Fahaman ni fahaman yang sesat. Berat cakap sesat. Ada dalam ulama' tapi fahaman yang jelas salah. Minta maaf, saya tarik balik sesat. Salah. Okay. Tapi kalau katakan betul. Kalau dikatakan betul. Saya tak kata betul Betul-betul Khidir ada. Khidir uruskan beberapa urusan dunia. Kita tengah ada masalah, boleh tak panggil Khidir istighatsah? Kalau betul-betul Khidir memang menguruskan. Okey, saya tanya balik, buat contoh yang lain. Untuk senang tuan-tuan jawab. Sekarang ni tuan-tuan terdiam kejap sebab saya kata kalau ni masalah, apa boleh jadi? Okey, kita ambil yang jelas. Mikail turunkan hujan. Betul? Tugas Mikail turunkan hujan. Kalau kemarau, kita minta dengan Mikail ke minta dengan Allah? Istighatsah dengan Mikail ke istighatsah dengan Allah? Salat istisqa dibuat untuk minta dengan Mikail ke minta dengan Allah? Allah. Hatta kalau kata betul sekalipun. Maksudnya jangan nak kata ulama' yang bila ulama' bawakan asar, mentasihkan asar-asar yang berkaitan Khidir masih hidup sebagaimana mereka mengatakan kita nak kata mereka ni sokong istighatsah pada Khidir. Tak. Mereka hanya bab tertentu oleh kerana sebahagian pada riwayat mereka nampak macam banyak riwayat, ada yang mengatakan susah nak tolak. Dan mereka ada sebahagian para ulama kata boleh beramal dengan hadis sekian dan sekian, husnuzan dengan ulama. Tidak bererti mereka membolehkan istighatsah dengan Khidir. Sama seperti Mikail tadi. Bila kita tahu Mikail tugasnya turunkan hujan, kita ketika minta hujan, minta dengan Allah, bukan minta dengan Mikail. Walaupun kita tahu bahawa malakul maut yang cabut nyawa, nak panjang umur, minta siapa? Minta Allah, jangan pergi minta dengan malaikat. Ni beza antara akidah Islam dengan akidah kufur. Akidah kufur, ketika mereka meminta sesuatu, mereka pergi tuju kepada dewa-dewa. Dan pergi sembah dewa sekian, dewa kekayaan, dewa ilmu, dewa cahaya, dewa ini, dewa itu ketika nak meminta. Ini bab kita belajar malaikat tu pentingnya akidah bab malaikat. Kita belajar malaikat ada tugas-tugasnya. Jibril tugas turun wahyu. Tapi Nabi tak tunggu, Nabi bila wahyu, Nabi tak tunggu Jibril, Nabi tunggu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang perintahkan Jibril. Bab turunkan hujan, tiup sangkakala. Israfil memang tiup sangkakala, tapi Israfil selepas Allah lantik dia, kata bagi tugas, dia pegang sangkakala tunggu arahan. Jadi tidak ada ruang untuk kita cerita tentang malaikat dan tugas malaikat dan kekuatan malaikat. Malaikat ada kuasa angkat gunung untuk boleh
campak sebagainya. Kisah malaikat tidak menjadikan kita beribadat pada malaikat. Kisah mukjizat-mukjizat Nabi tidak menjadikan kita sembah dan minta pada Nabi. Kisah-kisah syafaat orang soleh dan syafaat Nabi SAW tidak menjadikan kita minta syafaat dengan Nabi, dengan kubur Nabi ataupun dengan kubur orang soleh. Kita tetap minta dengan Allah kerana semuanya berlaku dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Saya tak kata Khidir hidup tapi kata kalau kata Khidir hidup dan uruskan urusan macam mana mereka dakwah sekalipun, tetap tidak membolehkan kita menyeru nama Khidir dalam meminta sesuatu. Ya, ramai yang bila beristighasah ditakrifkan dengan tawasul. Ramai orang yang menunjukkan apa? Mereka sendiri tahu istighasah itu salah. Jadi bila buat istighasah minta dengan fulan dan fulan. Bila kita tanya kenapa minta fulan, kami sebenarnya tak minta. Kami kalau macam tu minta jelah direct. Kita perlu betulkan apa? Dalam amalan, kita dalam beramal, kita betulkan i'tiqad, betulkan juga kata-kata. Kalau tahu kata-kata itu salah, kami sebenarnya nak minta dengan Allah, cuma mulut kami minta dengan Khidir, atau minta dengan mulut kami ni menyeru pada wali, tapi sebenarnya kami minta kepada Allah, kami cuma minta dimintakan Allah. Kenapa susah-susah? Minta dengan Allah terus. Tawasul. Kalau minta dengan Allah direct, tanpa perlu pada tawasul. Ada orang kata ada orang minta dengan Allah direct dengan tawasul, itu berlaku khilaf. Sebab tu bab tawasul dia masuk bab bid'ah ataupun tidak. Ada orang minta dengan Allah dengan keberkatan wali sekian dan sekian, atau dengan kedudukan musisimu bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagainya, itu bab amalan yang disyariatkan atau tidak, bab bid'ah ataupun tidak. Tapi bab istighatsah bab syirik ataupun tidak. Betul, ramai orang buat istighatsah, dia cuba untuk apa? Bawa lari kepada tawasul. Sebab apa? Hukum ni ringan sikit. Bid'ah atau tidak? Bila bid'ah atau tidak, senanglah bantai. Yang kata yang bid'ah kena wani Wahabi. Senang, dia ada bab yang lain, ulama khilaf, ada bid'ah hasanah sebagainya. Tapi bab syirik bab yang sangat berat, jadi mereka pun lari daripada perkara tersebut. Sebab tu kalau tak nak dikatakan sebagai buat amal syirik, sepatutnya apa? Sepatutnya tinggalkan. Selesai, buat apa yang Nabi ajar, minta dengan Allah secara langsung. Tak ada. Istighasah ni tak ada khilaf pun. Siapa kata ulama Islam kata istighasah boleh? Saya tak nak bongkas ni, tapi ada saya pernah berlaku satu perbincangan dalam saya tak nak cerita, tapi cerita dalam grup ustaz-ustaz. Bila tiba-tiba ada sebahagian pada ustaz jawab dan bantai saya lah dalam grup tu. Tak bantai saya, tapi disebutkan secara umum bantai ustaz-ustaz yang mengatakan perbuatan istighasah ni jatuh pada syirik dan sebagainya lah. Jadi dia kata golongan ni tak faham, tak dibezakan antara masalah fiqh dengan masalah akidah. Jadi masalah amal ni, dia kata masalah amal, masalah fiqh. Ini kaedah yang salah. Bila dia kata masalah amal, masalah fiqh, masalah etikad, masalah hati, etikad adalah masalah akidah. Jadi dia kata istighasah ni amal perbuatan ke ataupun etikad? Perbuatan. Jadi dia kata ni masalah fiqh. Saya pun komen, minta maaf lah kalau yang ustaz-ustaz tengok, minta maaf. Dia kata, okey. Saya komen, saya cuma tanya, kalau betul-betul tu masalah fiqh, tolong berikan saya mazhab mana, kat bab mana bincangkan istighasah kat fiqh, kitab fiqh. Daripada kitab at-taharah sampai pada akhir bab kitab fiqh, semua mazhab. Sama ada berhujung dengan Ihya'ul Mawad ke, berhujung dengan Kitabul Mawaris ke, dia perbincangan fiqh, berhujung dengan kitab apa sekalipun, daripada bab kitab taharah sampai akhir, mana kitab fiqh ajar kita istighasah selain Allah SWT? Tak ada. Mana ada perbincangan fiqh? Yang ada hanya kitab akidah. Kalau betul masalah fiqh, sudah pasti mazhab-mazhab telah membincangkannya dengan jelas. Berbeza daripada bab tertentu. Sebahagian pada bab tawasul dibincangkan ketika bab ziarah kubur. Dibincangkan, itu pun bukan dalam mazhab, dalam syarah ulama tertentu, dalam memasukkan perbincangan. Itu pun bukan perbincangan dalam mazhab. Ketika seseorang menukilkan suatu mazhab, kita mesti tengok pada
Adakah dia sahibul mazhab ke, ashabul wujuh ke dan sebagainya, kita kena tengok baru disebabkan pada mazhab. Kalau sekadar ada seorang memasukkan dalam perbincangan tertentu, ia bukan perbincangan mazhab dan bukan dalam perbincangan bidang. Okey, sampai sini dulu. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Semoga apa yang kita bincang pada malam ini ada kebaikan dan manfaatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima perkara tersebut sebagai amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan sekiranya ada kesalahan-kesalahan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahan tersebut dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang menyedari kesalahan dan bertaubat daripadanya. Sekian, wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.